bila kita tidak mempunyai kecukupan tenaga, maka dia akan mengganggu orang kata keselesaan kehidupan. Sebab zaman moden ni semua menggunakan tenaga. Kalau blackout sekali sekejap pun orang dah bising. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada anda semua yang sedang menonton kita pada hari ini. Ini adalah podcast Sembang Santai yang mana kali ini kita bersiaran luar dari kita punya kebiasaan lah, iaitu kita live daripada Politeknik Ungku Omar, iaitu kini kita berada di Ipoh Perak. Jadi saya Ali Hanafiah, hos anda pada hari ini. Sebelum itu saya berbesar hati ingin memperkenalkan panel kita pada hari ini, iaitu teknologis Steve Anthony Lojuntin, pengarah bahagian pembangunan dan fasilitasi teknikal dari SEDA Malaysia, juga pengarah dari Pusat Penyelidikan dan Inovasi, Dr. Riam, anak perempuan Caumai. Apa khabar? Baik. Baik, pada hari ini secara tak langsung saya amat berbesar hati kerana kita mempunyai panel-panel yang memang berada dekat dalam bidang yang sewajarnya dan sepatutnya lah. Topik kita pada hari ini memang berfokus kepada tenaga lestari, atau kita familiar dengan perkataan sustainable energy. Okey, baik. Tenaga lestari dan juga teknologi hijau ini adalah konsep yang amat berkait rapat dengan usaha terhadap alam sekitar, di mana kita cuba minimumkan ataupun kita cuba untuk mengelakkan penggunaan energi tenaga, yang mana kita cuba untuk mengelakkan dari berlaku pencemaran. Kerana kebergantungan kita pada tenaga yang tidak boleh dikita semula seperti bahan api fosil telah menyumbang kepada pelbagai masalah alam sekitar, pencemaran yang sangat-sangat kita mendapat kesan pada hari ini. Jadi, untuk meneruskan dengan soalan kita yang pertama pada hari ini, kepada Encik Steve sendiri kan, apakah yang dimaksudkan dengan tenaga lestari dan kat mana yang kita boleh tahu kepentingan tenaga lestari atau sustainable energy ini kepada masyarakat kita pada hari ini? Ya, terima kasih. Bila bercakap dengan tenaga lestari ni, dia sebenarnya satu orang kata komponen tenaga yang digunakan dengan cekap dan juga melibatkan tenaga boleh baru. Dia ada dua komponen penting. Yang satu adalah kecekapan tenaga. Maksudnya, bagaimana kita menggunakan tenaga tersebut dengan cekap tanpa mengelakkan tanpa pembaziran lah. Yang kedua ialah macam mana kita menjana tenaga untuk orang kata daripada tenaga boleh baru, contoh daripada solar, daripada hydro dan biomass dan sebagainya lah. Itu adalah komponen tenaga lestari. Tetapi yang orang selalu nampak ialah bila tenaga lestari secara umumnya ialah pasang solar. Sebenarnya dia lebih daripada solar tersebut. Bila menyebut berkenaan dengan kepentingan terhadap masyarakat. So masyarakat ni terdiri kepada tiga lah untuk termasuk kerajaan, industri dan orang awam. Untuk kerajaan, kepentingan tenaga lestari ialah yang paling penting ialah untuk orang kata mengadakan kecukupan bekalan tenaga di dalam negara. Sebab tenaga ini adalah satu orang kata berkait rapat dengan ekonomi. Sebab bila macam Malaysia ni, walaupun kita ada petroleum dan sebagainya, tapi kalau kita tidak kawal penggunaan tenaga kita, orang kata sumber petroleum itu sendiri tidak cukup dan kita perlu mengimport. Begitu juga dengan negara-negara yang tidak mempunyai sumber-sumber petroleum dalaman, mereka terpaksa membeli dengan harga pasaran antarabangsa yang turun naik. Jadi bila harga petroleum ni naik, maka semua akan jadi mahal. Jadi bila barangan naik, dia akan mengganggu ekonomi di situ. Dan dari situlah kenapa kerajaan dia menggalakkan sangat program tenaga lestari. Satu ialah energy security tersebutlah. Kedua dari segi orang kata operasi. Sebab bila kos meningkat bahan api, tidak secara tidak langsung semua program-program proses
perniagaan operasi akan meningkat. Jadi di situ akan berlaku ketidakseimbangan ekonomi dan pendapatan. Dan di Malaysia ni, bahan api diberi subsidi secara berperingkat-peringkat sehingga satu hari nanti mungkin tidak ada subsidi lah. Jadi bila harga bahan api meningkat, maka subsidi akan meningkat. Dari situ kerajaan akan berbelanja lebih besar di situ. Dan lebih baik subsidi ini disalurkan kepada kata program-program yang lebih memerlukan, yang kepada pihak pembangunan dan juga rakyat. Dari segi industri pula, sama juga, bila harga bahan api elektrik dan sebagainya mahal, dia juga mengganggu orang kata production dan juga operasi. Dan bila operasi production meningkat, secara tidak langsung perkhidmatan atau produk yang dibekalkan kepada orang kata pasaran akan meningkat. Dia akan menjejas juga orang kata pihak pengguna dan juga kerajaan sendiri dan industri. Dan di pihak awam pula, ialah bila kita tidak mempunyai kecukupan tenaga, maka dia akan mengganggu orang kata keselesaan kehidupan. Sebab zaman moden semua menggunakan tenaga. Kalau blackout sekali sekejap pun orang dah bising. Dan Betul. juga orang kata panas Ya. sebab ada yang menggunakan aircon dan dalam dalam bangunan gelap dan sebagainya, maka tak boleh buat kerja. Tapi itulah isunya, tenaga ni tiada kos. Jadi bila ada penggunaan tenaga yang lestari, penjabatan tenaga, dia akan membantu mengurangi kos. Dan masa yang sama, tenaga lestari seperti pemasangan solar contohnya, dia juga membantu mengurangkan kos kepada pihak pengguna sebagainya. Itu secara brief lah. Okey, baik, Encik Steve, di atas penerangan terhadap betapa pentingnya tenaga lestari dan penggunanya kepada masyarakat kita pada hari ini. Baik, seterusnya Dr. Riam, saya percaya kita pun pernah berada di bawah satu pusat akademik, di mana kita juga pernah menjadi pengajar dan di mana kita juga pernah menerapkan pelbagai perkara-perkara yang positif terhadap pelajar. Alright, khususnya kepada pelajar polisisi kita pada hari ini. Jadi, bagaimanakah penerapan teknologi hijau ini boleh menggalakkan pemikiran kreatif dan dari segi pelajar polisisi itu bagaimana mereka boleh menyelesaikan masalah dalam pelajar itu sendiri? Okey, terima kasih Cik Ali. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia yang bernadi kepada semua. Okey, bila kita bercakap dalam konteks pelajar, macam mana kita nak pastikan kreativiti mereka, macam mana kita nak pastikan minat mereka, benda ni sebenarnya secara umum bukan terhad kepada teknologi hijau sahaja, tetapi semua. Kalau kita nak menggalakkan pemikiran kreatif, kita kena bagi masalah. Kita kena bagi isu kepada mereka untuk mereka cuba selesaikan. Jadi kalau kita nak bercakap tentang teknologi hijau ini ataupun sustainable energy ini, kita bagi isu berkaitan dengan green sustainability. Jadi bila mereka diberi masalah, mereka akan berusaha untuk mencari jalan penyelesaian. Jadi dari situlah mereka akan mula berfikir untuk bagaimana cara untuk mereka menjana ataupun mencari solution provider kepada isu-isu yang diberikan. Jadi tajuk yang berkaitan tu kita berikan kepada mereka, contoh macam pemasangan panel, solar panel ataupun projek recycling botol-botol plastik dan sebagainya. Jadi dari situ mereka akan berfikir dengan lebih kreatif bagaimana mereka boleh membawa ataupun menyelesaikan masalah dan seterusnya. Benda ini boleh praktis, boleh diamalkan dan boleh menyelesaikan isu berkaitan dengan teknologi hijau inilah. Begitu juga dengan aktiviti yang kita organize ataupun buat untuk mereka. Contoh kita boleh buat pertandingan. Jadi bila ada pertandingan berbentuk sebegini yang berkaitan dengan tajuk yang diberikan, di situ juga akan wujudnya pemikiran kreatif untuk menyelesaikan masalah, mencari bagaimana usaha-usaha ini boleh ditambah baik supaya mereka boleh menang dalam pertandingan. Jadi di situ menambahkan lagi pemikiran kreatif mereka.
Dan satu lagi yang kita boleh laksanakan kepada pelajar-pelajar kita, sebab mereka ini adalah remaja. Jadi kita kena didik mereka dari awal tentang kesedaran. Pentingnya kita membuat penjimatan tenaga menggunakan teknologi hijau. Jadi kita bagi pembelajaran dalam kelas kepada mereka, kita tanamkan dari awal-awal lagi. Jadi berikan subjek ataupun pembelajaran yang berdasarkan isu semasa ataupun project based learning. Jadi kalau projek yang diberikan itu adalah trendy yang berkaitan dengan isu-isu teknologi hijau, jadi projek yang mereka hasilkan akan menjurus ataupun membawa kepada penyelesaian masalah berkaitan dengan teknologi hijau ini. Jadi 3 perkara asas ini adalah saya boleh ringkaskan sebagai penglibatan. Bila adanya penglibatan, mereka akan mula berfikir dan dari situ lahirlah kreativiti dan juga pemikiran yang membina yang boleh menyelesaikan isu teknologi hijau. Saya itu dulu untuk Okey, yang baik. pertama ni. Baik, terima kasih Dr. Riam, dan juga saya juga percayalah pelajar-pelajar kita pada hari ini ataupun juga mereka yang dari golongan Gen Z ni, alright, banyak berfikir dari pelbagai sudut. Jadi green tech ataupun sustainable energy ini juga merupakan antara satu nilai tambah lah untuk mereka boleh membawa pemikiran kreatif ke depan. Baik, terima kasih Dr. Riam. Seterusnya Encik Steve. Dalam era globalisasi dan kemodenan lah kita pada hari ini juga, kecerdasan buatan ataupun AI semakin mendapat tempat jugalah. Alright, jadi bagaimanakah ataupun sejauh manakah tenaga lestari ini berkait rapat dengan arus kemodenan kecerdasan buatan yang semakin mendapat perhatian, dan juga bagaimana pembudayaan inovasi dan juga pembangunan inovasi ini boleh dikaitkan dengan AI dan juga sustainable energy ini. Okey, memang AI ataupun kecerdasan buatan ni satu global trend. AI ni sudah wujud lama. Cuma sejak akhir-akhir ni dia menjadi popular sebab automations dan juga orang kata proses-proses yang memerlukan decision yang cepat. Jadi kalau dari segi tenaga lestarinya juga diguna pakai. Sebagai contoh, dalam kecekapan tenaga, contoh bangunan yang cekap tenaga mempunyai sistem kawalan bangunan, automations, yang orang kata kalau dulunya hanya berpandu kepada sensors dan orang kata program. Tapi sekarang sudah ada sensors dan juga program yang boleh mengenal pasti pattern-pattern penggunaan. Contoh sensor dalam satu bilik itu. Kalau katalah orang datang 8 hingga 5. Tiba-tiba pada hari tengah malam, dia masuk. Dan kalau ikut sensor biasa, dia akan on saja. Ya. Tapi bila sensor detect ada anomalies di situ, mungkin juga orang kata out daripada pattern sedia ada, dia akan cuba belajar. Jadi sepatutnya program kalau di automation 8 hingga 5, kata contoh lampu, tapi sekarang ni dia boleh belajar ikut pattern pengguna dia. Sebab kadang-kadang pengguna ni dia tidak seperti sepanjang masa ada situ. Jadi Betul. bila dia tak ada, dia akan tutup, tapi dia akan belajar. Dan juga sekarang ni dalam era orang kata big data, data-data ni sangat penting dalam orang kata dikutip untuk buat analisis, untuk refine lebih mendalam potensi-potensi penjimatan. Itu yang paling mudah lah. Begitu juga dengan orang kata daripada smart traffic light Smart contohnya kan. traffic. Di kawasan-kawasan ataupun smart city dan sebagainya, isu sebagai orang kata smart traffic light yang bukan hanya bergantung pada sensor, tapi juga boleh mengenal pasti orang kata arah trafik, kelajuan, jenis, panjangnya dan sebagainya, dan juga memberi priority begitu. Dan ada juga orang kata AI yang melalui kamera boleh mengenal pasti kenderaan-kenderaan tertentu. Supaya contoh kalau ada kecemasan, mungkin dia akan memberi laluan kepada kenderaan yang kecemasan ni dulu di situ. Dan sama juga di perbandaran yang mana menggunakan sensor biasa, kadang-kadang tak ada kereta, tak ada orang, tapi dia tak pasang ikut jadual. Tapi dengan adanya orang kata AI ni, dia tahu waktu mana orang kata yang peak dan off peak,
Sebab dia tidak sama. Waktu cuti, waktu tak cuti, dia boleh kenal pasti di situ. Begitu juga dengan renewable energy. Sebab solar ni contohnya, walaupun kerajaan tengah mempromosi, tapi solar ni dia ada masalah terhadap kestabilan di grid. Sebab katalah satu perbandaran tersebut ada banyak solar. Tiba-tiba ada awan dan drop generation. Maka IPP ataupun utility company contoh TMB, dia terpaksa ramp up generation untuk balancekan balik keperluan backup. Dan proses ini menyebabkan grid tu jadi stres. I see. Dan kalau tidak diurus dengan baik, grid boleh trip. Bila trip, satu disaster. Jadi contoh bila banyak solar dipasang, sebenarnya setiap solar ni sebenarnya boleh jadi input. Katalah dalam bertaburan, daripada input setiap solar ni mungkin boleh predict pergerakan awan ke arah mana. Jadi bila sampai ke satu tahap tu, jadi kalau AI ni cukup, dia akan bagi tahu kepada grid supaya standby certain capacity. Begitu. Itu bagi kata AI tu. Itu baru contoh-contoh yang orang kata yang inilah, ada banyak lagi sebenarnya. Betul. Dan dengan mendengar daripada contoh tadi, kita tahu betapa penting jugalah penggunaan. Bagaimana dia boleh channel the signal untuk AI dan juga green tech ni boleh relate. Betul. Alright. Baik. Seterusnya, itu mengikut konteks daripada AI. Kepada Dr. Riam juga. Alright, sebab kita memang berada di bawah Polisisi. Jadi, soalan saya, apakah kepentingan tenaga lestari dalam membudayakan inovasi ini dalam konteks politeknik dan kolej komuniti itu sendiri? Okey, kita dah pun dengar akan peri pentingnya tenaga hijau tadi dari Steve tadi ya. Jadi sekarang ni tugas tenaga pengajar adalah membudayakan kepada pelajar. Sebab macam pepatah Melayu katalah, kena nak melentur bulu kena dari rebung dia kan. Betul. Jadi kalau kita mulakan dengan pelajar, yang paling dekat sekali dengan kita adalah teaching and learning, ya, proses pembelajaran, ya, pengajaran dan pembelajaran. Jadi kita perlu terapkan dalam kurikulum itu sendiri unsur-unsur yang berkaitan dengan teknologi hijau ini. Jika benda ni ada dalam silibus, mau tak mau mereka terpaksa belajar. Dan secara tak langsung dia akan dimasukkan ataupun dia akan ada dengan secara tak langsung dalam diri. Tak kiralah tenaga pengajar itu sendiri ataupun pelajar itu sendiri. Jadi kurikulum adalah salah satu cara untuk kita dapat memastikan pembudayaan berkaitan dengan teknologi ataupun tenaga lestari ini kepada pelajar-pelajar kita. Okay, dan selain daripada itu, kita juga mesti libatkan projek pelajar. Sebab dalam silibus politeknik dan college community, kita memang ada projek akhir pelajar. Dan walaupun nama dia projek akhir, tapi dia bermula dari seawal semester 3 ataupun 4 dah. Betul. Jadi dari situ, bila mereka dah tahu akan kepentingan, akan faedah tenaga lestari ini, jadi mereka akan memasukkan unsur-unsur tenaga ini ke dalam projek mereka. Jadi di situ juga mereka boleh kita boleh membudayakan tenaga lestari ataupun teknologi hijau ini, tenaga hijau ini ke dalam diri pelajar itu sendiri. Dan of course bila pelajar, tenaga pengajar pula, bila dah terpaksa membuat pengajaran mereka menggunakan ataupun menerapkan unsur-unsur tenaga lestari ini, dia akan dengan secara tak langsung juga menerapkan diri mereka sendiri. Jadi kedua-dua pihak kita dapat, ya, tenaga pengajar, pensyarah itu sendiri dan juga pelajar. Okey, selain daripada itu, untuk bidang saya pula, sebab saya memang koordinat penyelidikan dan inovasi di peringkat JPPKK. Jadi kita juga cuba menerapkan nilai-nilai teknologi lestari ini dalam projek penyelidikan yang kita galakkan ataupun kita sampaikan kepada warga Polisisi lah. Jadi proposal ataupun penyelidikan ataupun inovasi yang dilakukan oleh tenaga pelajar kita, tenaga pengajar juga, mesti adanya unsur teknologi tenaga lestari. Jadi kalau kita terapkan di peringkat ibu pejabat,
di peringkat politeknik dan college community akan tersendirinya membuat penyelidikan yang berkaitan dengan tenaga lestari lah. Jadi bermula dengan PDP, kemudian kita pergi kepada penyelidikan. Jadi seterusnya adalah capacity building. Macam mana kita nak memastikan tenaga pengajar kita ni mahir ataupun tahu apa yang dikatakan sebagai tenaga lestari. Mereka kena menyertai ataupun mesti dilatih untuk memahirkan diri mereka. Jadi dengan kita menawarkan sijil-sijil ataupun latihan-latihan di mereka secara tak langsung akan dapat mengetahui dengan lebih lanjut tentang tenaga lestari ini. Sijil profesional terutamanya ataupun apa yang kita lakukan pada hari ini, Cik Steve, kita memberikan latihan ataupun pengetahuan, berkongsi pengetahuan dengan pensyarah-pensyarah dari politeknik dan college community seluruh Malaysia berkaitan dengan tenaga lestari. Jadi kalau peringkat seterusnya, kita boleh bawa mereka untuk mengikuti sijil-sijil profesional yang berkaitan. Saya rasa dan saya percayalah pembudayaan untuk kalangan warga politisi kita ini dapat kita tambah baik. Okay? Baik. Terima kasih doktor. Jadi maksudnya memang penerapan budaya sustainable energy dan juga green technology ini juga berkait rapat dengan semua bahagian lah. Bukan sekadar kita terapkan kepada pembudayaan inovasi pelajar, juga kepada pensyarah itu sendiri dan juga kepada penyelidik-penyelidik kita pada hari inilah, sebab memandangkan kita memang ke arah teknologi pembudayaan mampan. Okey, baik. Mr. Steve, alright. Teknologi hijau ini juga sering kali terlibat dalam penyelesaian isu dunia nyata seperti perubahan iklim, pencemaran dan juga kecekapan tenaga itu sendiri. Jadi pada pandangan Mr. Steve, apakah antara cara atau idea-idea yang relevan yang boleh diketengahkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Okay. Kalau kita tengok isu-isu global sekarang ni adalah perubahan iklim, climate change. Untuk penyelesaian, kita perlu melihat apa punca dia. Macam climate change ni kebanyakannya berpunca daripada kesan rumah kaca atau greenhouse gases lah. Yang mana gas ini, terutamanya gas yang melibatkan paling besar adalah karbon dioksida dan juga metana. Yang mana terhasil kebanyakannya secara penyelidikan dan telah diakui oleh para saintis di seluruh dunia disebabkan oleh aktiviti manusia. Dan memandangkan pemodenan yang berlaku di serata dunia sejak era industrian di Eropah, dan banyak industri membangun proses penghilangan dan juga urbanisasi. Maksudnya banyak bandar-bandar baru dibuka atau kawasan-kawasan baru dibuka. Dan ialah sebab kebanyakan kawasan bandar ni atau kawasan perbandaran menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan, peluang ekonomi, perniagaan, juga pembelajaran dan sebagainya. So bila kita ke arah perbandaran, secara nature-nya setiap orang dia akan menggunakan lebih banyak resources. Kalau dulu kita di kampung, di desa, kita hanya menggunakan tenaga cukup apa kita pakai. Begitu juga dengan resources makanan dan sebagainya. Dan kita tidak menjana banyak sampah. Tapi bila kita di bandar, semuanya orang kata memerlukan resources 2 kali, 3 kali ganda. Contoh macam penggunaan tenaga bertambah. Begitu juga dengan penggunaan air, dan apa yang berlaku ialah ini semua juga menyumbang kepada penjanaan sisa-sisa sampah dan sebagainya. Jadi pemodenan dan juga globalisasi ini bukan satu yang kita boleh halang berterusan. Contoh di Malaysia, kita negara yang sedang membangun. Bila membangun, maksudnya banyak pembangunan akan berlaku. Dan kesan aktiviti manusia ni memanglah sebab kepada perubahan iklim dan juga masalah-masalah pollution, sampah dan juga sebagainya. Dan apa yang berlaku ialah kita perlu mengurus dengan baik. Bukan kata elak 100%, sebab dia berkait rapat. Tapi kita boleh mengurus. Maksudnya, itulah tadi kalau dari segi tenaga tu, menggunakan tenaga dengan cekap, pengurusan tenaga. Dan bila kita memasang solar atau punca-punca renewable ni, dia akan offset sebahagian daripada
keperluan tenaga kita. Begitu juga dengan sisa-sisa sampah ataupun kita panggil sisa lah. Macam mana nak mengurangkan. Itulah idea-idea 3R, recycle, reuse dan sebagainya. Dan banyak lagi, no single plastic use dan sebagainya. Ya, Itu betul. semua adalah solutions yang kata ke arah teknologi hijau. Begitu juga dengan air. Macam contoh di Lembah Kelang. Ada air sungai, ada hujan, ada bila hujan banyak air, tapi ke mana air tu pergi, macam mana kita nak mengurus. Jadi maksudnya itulah program-program, contoh rainwater harvest system, supaya orang kata boleh ada simpanan. Dan dari segi perbandaran juga, kalau boleh orang kata biarlah air yang masuk turun hujan tu tidak semua ke sungai, mungkin menyerap ke dalam tanah, jadi recharge tanah dan boleh digunakan underground water yang berulang-ulang kali digunakan, bukan sekali sedut hilang macam tu. Betul. Dia akan ada kesan lain. Begitu juga dengan orang kata sisa. Bila sisa ada, macam mana nak reduce? Itu idea-idea macam orang kata incinerator. Tapi bukan setakat membakar, tapi menjana value lain, macam penggunaan tenaga dan orang kata hasil tu boleh ada produk lain yang boleh digunakan pakai. So itu sebahagian daripada secara umumnya solution terhadap climate change dan juga pencemaran sebagainya. Baik, terima kasih Mr. Steve. So, dari penerangan tadi memang kita dapat lihatlah kalaulah perkara-perkara ini tidak dibendung daripada awal, dia akan menyebabkan satu masalah yang besar. Ya. Betul? Sebab daripada sekecil-kecil permasalahan dia akan membawa kepada isu alam sekitar. Ya. Right? Jadi, kepada Dr. Riam, rentetan daripada penerangan Mr. Steve tadi, sebagai peranan institusi pendidikan khususnya politeknik dan juga college community itu sendiri, apakah cara dalam mempromosikan penyelidikan dan pembangunan teknologi hijau ini supaya kita sendiri dapat bergerak ke arah ekonomi yang lebih mampan? Okey, terima kasih. Jadi saya melihat bila kita kaitkan dengan pembelajaran dan penyelidikan, ianya bermula dengan kesedaran. Jadi bila dah ada kesedaran akan kepentingan tenaga lestari ataupun teknologi hijau ini, sudah tentunya untuk kita mempromosikannya adalah dengan adanya usaha untuk mengadakan keterlihatan akan kepentingan tenaga hijau ataupun teknologi hijau tersebut. Jadi di peringkat institusi, kita boleh buat usaha yang lebih fokus. Kita fokuskan kepada latihan dan juga pengajaran, penyelidikan tajuk-tajuk projek ataupun aktiviti yang berkaitan lebih menjurus kepada teknologi hijau. Jadi bila adanya latihan sebegini, maka mereka atau pelajar ataupun tenaga pengajar sendiri akan membuat projek yang berkaitan, melatih pelajar mereka membuat projek-projek yang berkaitan dengan teknologi hijau. Selain itu, kurikulum kita yang komprehensif yang memang kita tanamkan betul-betul isu-isu yang berkaitan dengan teknologi hijau ini. Kita latih, kita beri pengetahuan, kita beri kemahiran kepada pelajar dan juga tenaga pengajar kita, termasuk bidang R&D yang berlaku di Polisisi. Kita boleh teruskan usaha ini dengan mempromosikan penyelidikan dan juga aktiviti berkaitan dengan pembangunan teknologi hijau. Contoh yang saya boleh berilah, kita memang dah ada pun inkubator kesawanan. Jadi menggunakan ataupun kita utilize balik inkubator kesawanan kita ni dengan memberikan tajuk-tajuk ataupun aspek yang berkaitan dengan teknologi hijau. Jadi kita boleh tambahkan ataupun kita boleh promote aktiviti yang berkaitan dengan teknologi hijau. And then apa yang kita buat sekarang ni, kita bekerjasama, kita menjemput SEDA. Ya, itu adalah juga merupakan hasil macam mana kita nak mempromosi dan membudayakan teknologi hijau. Jadi bila adanya kolaborasi dengan institusi, agensi ataupun NGO yang memang pakar dalam bidang ini, kita lebih akan dapat memudahkan lagi lah usaha kita untuk menanam dan memudayakan penyelidikan teknologi hijau. Dan secara tak langsung promosi dan juga publicity lah untuk berkaitan dengan
aktiviti-aktiviti yang berbentuk hijau di sini. Okey, dan tadi saya ada cakap juga tentang sijil profesional. Jadi saya rasa kalau tenaga pengajar kita mempunyai sijil profesional, mereka sudah tentu dapat menyampaikan pengetahuan ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi hijau ini kepada orang ramai. Boleh melatih bukan saja keluarga politisi tetapi orang luar. Jadi mungkin satu hari nanti politeknik, mana-mana politeknik di Malaysia ataupun college community di Malaysia boleh menjadi pusat latihan teknologi hijau dengan kerjasama agensi-agensi seperti SEDA ataupun mana-mana NGO yang berkaitan lah. Jadi ini juga salah satu cara kita boleh mempromosi teknologi hijau kita kepada orang ramai. Bukan terhad kepada warga politeknik dan college community saja. Okey, baik. Terima kasih Dr. Riam di atas penerangan kepada soalan kita yang terakhir pada kali ini. Jadi secara konklusinya dapat saya simpulkan, pengembangan dan penerapan tenaga lestari serta teknologi hijau ini masyarakat kita dari sekecil-kecil usia sehingga sematang-matang usia dapat bergerak ke arah ekonomi yang lebih mampan di mana kesejahteraan manusia dan juga pemeliharaan alam sekitar kita dapat berjalan dengan seiring lah. Okey. Dan ini kita juga dapat mencipta masa depan yang lebih cerah dan lebih bersih. Dia mungkin berbunyi agak klise, saya boleh cakap, tapi ia tidak mustahil sebab kita memang menuju ke arah itu, ke arah teknologi hijau dan juga sustainable energy yang lebih mampan untuk keselesaan generasi masa akan datang. Jadi siaran Sembang Santai at Policy kita bagi episod kali ini berakhir di sinilah. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Mr. Steve, Teknologi Steve Anthony dan juga kepada Dr. Riam sendiri di atas kesudian teknologi dan juga doktor untuk join lah podcast kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada anda, penonton di luar sana yang terus setia bersama kami. InsyaAllah jangan lupa untuk tonton siaran Sembang Santai kita Policy pada episod yang akan datang. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.